Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang, bersama saya Lia Amira Anorikos. Tumpuan berita hari ini. Kerajaan Sarawak mengguna pakai teori pemikir Islam Ibn Khaldun dalam menguruskan pentadbiran di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, kehidupan rakyat Sarawak telah dipraktikkan menerusi teori tokoh hebat tersebut apabila ia mengajar manusia untuk saling menjaga perhubungan sesama manusia dari sudut dasar sosial. Dari sudut dasar sosial, hormat menghormati dan mengiktiraf manusia itu sendiri. Dalam konteks Sarawak, kita paksa menghormati manusia yang duduk di Sarawak yang berbagai keturunan, berbidang latar belakang, recognition. Kerana dari rumah manusia ini, di profesor, saya bukan profesor lah, saya tu dengar aja lah, saya baca recognition. Manusia menghendaki recognition, pengiktirafan. Dan kalau ini berlaku, maka sudah ada timbul kasih sayang di antara manusia dengan manusia. Beliau berucap demikian dalam majlis kesyukuran dan ceramah kepimpinan ketamadunan Ibn Khaldun bertempat di Kompleks Islam Sarawak pada Khamis. Selain itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari turut menekankan mengenai kepentingan ilmu lebih-lebih lagi berteraskan ekonomi digital yang menuntut masyarakat untuk saling bersatu hati dan bekerjasama dalam menggerakkan misi menjadikan Sarawak negeri maju pada tahun 2030. Kerjaan kita dalam 2030 menjadikan negeri maju berpendapatan tinggi. Ada kata, mustahil tu. Ni dapat ke tu? Bagi saya, kita cobalah. Kalau kita semua orang Islam, bukan Islam, kita ada kapasiti kita masing-masing mengikut teori ini. Dan kita kerja kuat, insya-Allah kita boleh memajukan negeri kita. Dan setidak-tidaknya negeri kita maju, negara Malaysia pun maju. Justru Ketua Menteri amat mengharapkan agar Sarawak kekal makmur dan rakyatnya berpandangan jauh seperti yang disebut dalam teori Ibn Khaldun itu. Berita di Daro, impian penduduk Kampung Penasuk untuk memiliki masjid baru di kawasan yang lebih selamat bakal menjadi kenyataan tidak lama lagi. Ini selepas Kerajaan Sarawak meluluskan peruntukan sebanyak 1.15 juta ringgit untuk membina baharu masjid di tapak berdekatan dengan penempatan semula penduduk Kampung Penasuk. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi'i Ahmad, kerja-kerja pembinaan masjid tersebut dijangka bermula pada April ini. Jadi saya telah pun mengadakan mesyuarat bersama dengan pihak Jabatan Agama Islam, pihak JKR, pihak MDMD, begitu juga pihak Batul Mal dan beberapa agensi yang lain berhubung dengan projek pembinaan masjid baru bagi Kampung Penasuk yang bernilai 1.15 juta. Dan insyaAllah dalam mesyuarat tadi kita telah pun diberi taklimat dari pihak JKR bahawa projek ini akan kita laksanakan masa terdekat, dan sekiranya segala urusan berjalan lancar, insyaAllah kita jangka kerja-kerja pembinaan sebuah masjid yang baru bagi Kampung Penasuk ini akan bermula pada bulan April. Projek ini merupakan salah satu projek rakyat yang telah diluluskan oleh Amat Ketua Menteri ketika lawatan yang berhormat ke Kampung Penasuk pada tahun 2018 yang lepas. Safi'i menjelas demikian kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS selepas menyempurnakan majlis penutupan program Agriculture Community Outreach Program Agricop daerah Daro di Dewan Serbaguna Kampung Penasuk pada Khamis. Difahamkan masjid lama yang didirikan sejak berpuluh tahun di situ kini semakin dekat dengan tebingan sungai yang kini mengalami hakisan sungai. Sementara itu, Safi'i menjelaskan program Agricop merupakan salah satu pendekatan Kerajaan Sarawak melalui Jabatan Pertanian untuk memperkasakan golongan petani yang telah diberikan bantuan input pertanian. Saya berkesempatan bersama dengan beberapa peserta yang mengikuti kursus pertanian, apa yang kita panggil sebagai Agricop. Ini merupakan siri yang ke-7 yang telah dilaksanakan bagi kawasan saya. Dan hari ini melibatkan lebih kurang 60 peserta daripada Kampung Penasuk dan juga beberapa rumah panjang di Nengan Semah
Dan khusus ini kita sedia maklum bahawa salah satu pendekatan kerajaan kita melalui Kementerian Pertanian untuk memperkasakan khususnya para petani yang telah pun diberi bantuan sebelum ini sama ada berupa input pertanian, dan ini merupakan satu tindakan susulan di mana mereka juga telah pun diberi bantuan dan juga pendedahan khususnya berkaitan dengan ilmu. Dan saya anggap ini satu majlis keilmuan yang boleh meningkatkan kemahiran dan juga pengetahuan mereka dalam sektor pertanian yang mereka ceburi. Beliau juga berharap peserta kursus memanfaatkan peluang yang ada untuk mempertingkatkan lagi kemahiran mereka dalam bidang pertanian. Seterusnya di Lundu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan mahu menjadikan Tanjung Datu di Lundu dan Sematan sebagai pusat pinggir bandar dan hub pelancongan di bahagian selatan Sarawak. Perkara ini disampaikannya semasa berucap merasmikan bengkel Lundu Development Way Forward N3 Tanjung Datu di Pullman Kuching pada Rabu. Menurut Azizul, bagi mencapai visi tersebut, pelbagai usaha perlu dilakukan untuk memastikan proses pembangunan dari segi infrastruktur maupun pembangunan insan berjalan dengan lancar sejajar dengan rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Dalam pada itu, beliau turut menyeru agensi-agensi yang menghadiri majlis tersebut agar dapat memberikan buah fikiran dalam menghasilkan resolusi pembangunan yang sistematik. Bengkel pembangunan bagi N3 Tanjung Datu itu diadakan selama 3 hari bermula 26 hingga 28 Januari bertujuan untuk merancang pembangunan insan dan infrastruktur di Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu bagi tempoh 5 tahun. Berikut pula di Sri Aman, projek naik taraf Dewan Sri Lemana yang merupakan projek transformasi luar bandar RTP 2021 telah siap sepenuhnya mengikut masa yang ditetapkan. Siapnya projek yang bernilai RM150,000 itu akan memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk melakukan aktiviti keramaian. Simbolik penyerahan kunci Dewan itu telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga Dayang Nur Azah Awang Sohor kepada Jawatankuasa Pengurusan Dewan berkenaan pada Rabu. Menurut Dayang Nur Azah, simbolik serahan kunci tersebut sebagai tanda bermulanya pengagihan tanggungjawab kawal selia dan amanah kepada ahli-ahli jawatankuasa untuk menjaga Dewan tersebut dengan sebaiknya. Ke perkembangan selanjutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kuong Hing telah membuat lawatan di Pejabat Perbadanan Pembekalan Elektrik Sarawak SESCO bahagian Bintangor pada Rabu. Lawatan berkenaan susulan penggunaan mesin pembayaran bil elektrik yang telah mula beroperasi semenjak 2 hari yang lepas. Menurut Datuk Ding, pembayaran bil elektrik kini menjadi lebih mudah setelah merasai sendiri pembayaran melalui mesin tersebut. Jelasnya pembayaran bil elektrik boleh dibuat melalui 3 cara iaitu wang tunai, kad kredit dan cek. Malah mesin berkenaan juga boleh membuat semakan penggunaan bil bulanan elektrik. Sehubungan itu, Datuk Ding menyeru kepada semua warga daerah Meradong agar membuat pembayaran bil elektrik melalui mesin berkenaan dan tidak perlu khawatir kerana ada pegawai khidmat pelanggan SESCO yang akan memberikan tunjuk ajar bagi memudahkan urusan pembayaran. Berikutnya, sambutan Tahun Baru Cina pada tahun ini berbeza daripada tahun lepas susulan pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 di Sarawak. Tinjauan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada Khamis menunjukkan suasana bandaraya telah dipenuhi dengan tanglong merah. Warga kota kelihatan sibuk membeli belah memandangkan minggu ini adalah minggu terakhir masyarakat Cina membuat persiapan bagi menyambut perayaan tersebut. Ikuti tinjauan wartawan UKAS di sebuah pusat membeli belah di Bandaraya Kuching. Tinggal beberapa hari lagi masyarakat Cina akan menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Jadi dalam tinjauan saya pada hari ini di sebuah pusat membeli belah di Bandaraya Kuching, pelbagai persiapan telah dibuat oleh warga kota memandangkan pada hari ini adalah minggu terakhir untuk mereka membeli belah untuk meraihkan Tahun Harimau. Jadi apabila melihat perhiasan di sini, keterujaan bukan sahaja dapat dirasai oleh saya dan pengunjung, malah para peniaga juga turut merasainya. Jadi walaupun kita sudah berada dalam Pelan Pemulihan Negara Fasa 4, dapat saya lihat di sini prosedur operasi standard SOP masih lagi dipatuhi. Jadi saya Grace John Lee melaporkan untuk UKAS. Sambutan Tahun Cina tahun ni walaupun kita ada melalui macam fasa MCO ke apa, tapi
Masih banyak juga orang datang outlet beli barang, macam barang buat preparation lah untuk CNY. Banyak juga orang beli barang lah, macam lokam lah, itu CNY punya vegetable semua orang. Mostly Chinese lah mereka datang beli. Mostly yang kami melalui macam stok kami tak cukup sebab ada shipment delay dengan disebabkan stok tu tak cukup tu harga semua tu naik macam local veggie dengan atau kami local punya sayur macam Polian tu semua sudah naik harga. Semua lepas tu macam sekarang Chinese juga kan orang mau buat acah, kita acah kan, so tu cucumber tu pun tak cukup langsung, so customer mau cari juga pun tak ada. We're gonna do a very simple one because we're gonna keep the group small. So I have family coming back from the Semenanjung, so we just keep within our family, small family. Yeah, last year even worse, we can't really celebrate. So my family is not coming back also. So we just do it minimal, so just to do a gathering, family gathering. Beralih ke laporan COVID-19, Sarawak mencatatkan sebanyak 19 kes positif pada Khamis menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 252,751 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menjelaskan daripada jumlah yang dilaporkan itu, 10 kes melibatkan kategori 1 iaitu tiada gejala, manakala 9 kes dalam kategori 2 gejala ringan. Kes-kes telah dikesan di 8 daerah di negeri ini iaitu di Sibu, Kuching, Miri, Song, Kapit, Limbang, Semarahan dan Bukit Mabung. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.